Assalamualaikum dan selamat pagi. Kita bersyukur pada pagi ni masih dapat hujan rahmat daripada Allah. Mungkin ada sebelah tempat yang hujan, kawan-kawan kita risau boleh jadi banjir ke apa benda. Tapi kita kena beringatlah, setiap apa yang berlaku tentu ada kebaikan dan keburukan. Setiap yang berlaku ada hikmah di sebaliknya yang kita tidak tahu. Pagi ni saya Abdul Halim Osman bersiaran langsung lagi, live lagi daripada pejabat saya dekat rumah. Untuk makluman, nama penuh saya Abdul Halim Osman. Usia pada tahun ini dah masuk 55, usia pencen sebenarnya. Jadi hari ni just nak berkongsi saja apa saja rasa terlintas dekat kepala ni, nak bercerita, kita bercerita. Di samping tak buat apa, sebenarnya memang inilah kerja saya. Kerja perniagaan atas langit yang saya suka panggil. Perniagaan atas langit. Cakap-cakap, duduk-duduk rumah, ada duit masuk. Jadi inilah, kita tak buat apa, jangan main handphone tak ada hasil. Jadi kita kena buat yang boleh, yang mendatangkan hasil. Contoh macam semalam, pagi-pagi rezeki Allah dah hantar dalam bentuk rezeki ni, dia punya bukan duit saja, kesihatan, tidur yang lena pun rezeki, semuanya rezeki. Cuma kita boleh menilai tu macam manalah. Tapi inilah hakikatnya, orang nampak rezeki dalam bentuk duit, harta, itu yang orang nampak. Benda-benda lain dia tak nampak. Sebenarnya kita perlu bersyukur dengan apa yang kita ada. Nampak cuaca mendung, sepanjang hari rasanya memang gelap. Hari ini hujan rasa dijangka mungkin sampai ke petang lah kot, macam semalam juga. Tapi Alhamdulillah dia hujan tak lebat, dia cuma macam renyai macam itu. Alhamdulillah. Dalam suasana yang sejuk-sejuk ni, kalau kena kopi, kena apa, memang sedap. Jadi untuk sesi pagi ni, saya nak cerita pasal takaful sebenarnya. Kenapa kita perlu ada takaful? Contoh, kita ada sahabat yang baru meninggal. Sebab dia kenal saya berapa lama dah. Kita berkenalan, kita bersahabat. Saya sebagai seorang life planner biasanya akan bercerita dengan sahabat-sahabat ni, ambillah simpanan hibah. Lagi satu ni, hibah ni sebenarnya kita kena faham, dia bukan simpanan ataupun pelaburan. Dia sebenarnya adalah perlindungan, yang mana bila kita ambil sesuatu nilai mungkin 100,000, 200,000, setengah juta, ia adalah nilai perlindungan yang kita ambil. Maksudnya dekat sini, bila kita ditimpa musibah, seperti kemalangan, kematian, cacat kekal, itulah jumlah yang kita kena ambil, kita dapat. Macam mana cara nak buat, boleh hubungi saya lah nanti macam mana. Tapi untuk makluman, itulah saja harta yang kita boleh tinggalkan dengan cara yang mudah. Nak kata senang tak senang, nak kata susah tak susah, cuma kita perlu korbankan 10% dari pendapatan kita untuk simpanan hibah ni. Contohlah kita ambil, sebab benda ni bergantung pada usia lah sebenarnya. Bila usia kita masih muda, dia punya nilai tu tak berapa tinggi untuk kita simpan. Sebab ada contoh, ini yang paling minima sebenarnya. Kalau 50k nilai perlindungan, kita hanya kena buat simpanan sebanyak lebih kurang RM40 sebulan. Kalau kita bagi balik pun, sehari dalam RM1.60 kita simpan. Dengan RM1.60 sehari kita simpan, kita ada RM50,000 bila kita ditimpa musibah ataupun sesuatu yang kita tidak jangka. Banyaklah kisah-kisah yang boleh kita jadikan panduan, bagaimana kesan kalau kita ada hibah, kita tak ada ambil hibah takaful, yang tak ada, yang ada. Sebenarnya saya ada dua kisah yang saya rasa
menyentuh perasaan saya, menyentuh hati saya. Saya bercerita benda ni dah 3 tahun atau 5 tahun yang lalu lah, dengan seorang sahabat saya. Sebenarnya saya tak jumpa dia lebih daripada 30 tahun. Bila kita ada pertemuan, masa tu setahu saya dia seorang peniaga. Biasanya kalau kita berniaga ni, kita tak ada simpanan untuk perniagaan kita sebenarnya. Itulah silapnya kita, walaupun berniaga kecil-kecil, sebenarnya dekat situlah yang kita kena ada. Sebab kita tak ada simpanan EPF kan, tak ada apa. Jadi setiap peniaga kecil memang perlu ambil hibah. Maksudnya ambil perancangan untuk hibah ni untuk perniagaan. Dia macam gini. Contoh, saya ada satu customer, saya tengok dia punya perniagaan sehari memang boleh tahan. Contohlah sehari dia boleh jual, dapat keuntungan dalam 1,000 hingga 2,000 ringgit sehari tau. Dia punya jualan mungkin takkanlah tak ada 500. Sebab saya tengok dia punya pekerja pun ada 3-4 orang kan. Satu orang pekerja pun gaji dah RM50. Apa yang saya buat? Saya tanya dia, boleh tak tambah satu pekerja lagi, iaitu saya. Maksudnya kat sini saya offer dia tambah seorang pekerja yang dia tak nampak. At least dia bayar gaji RM50 sehari. Sebab saya tanya dia bayar gaji pekerja ni seorang berapa satu hari? Seorang RM50. Bermakna kalau 5 orang dia dah ada 200.5. Boleh tak tambah seorang? Seorang tu maksudnya saya. Maksud saya, dengan RM50 yang dia tak nampak tu, dia simpan dekat AIA, sebenarnya dia telah menabung 200k apa-apa hal terjadi pada dia. Ya, kita tahulah, bila keadaan sekarang yang kena COVID, memang berat untuk kita menyimpan kalau kita tak paksa diri kita sendiri. Sebenarnya kita boleh potong mana-mana part yang tak perlu sebenarnya. Jadi duit tu still kena ada, memang kena masuk dia punya list ni. Tak boleh nak cut. Maksudnya memang kena buat terus. Maksudnya walau macam mana keadaan pun dia tetap kena simpan, walaupun macam mana. Jadi bila kita simpan RM50 sebulan, contoh RM50 sebulan, dia ada nilai perlindungan takaful sebanyak RM200,000. Tapi bila sesuatu musibah menimpa, dia akan dapat RM200,000 lah, meninggal ataupun cacat kekal, tapi dengan syarat-syarat yang tertentu lah. Tapi kebanyakannya memang ia boleh membantu. Terima kasih Nana Putri Bungsu ada tengok live saya ni. Mungkin ini kali pertama ataupun pernah tengok live saya yang lain. Nama saya sebenarnya Abdul Halim Osman, dekat Johor Bahru. Seorang usahawan takaful, seorang usahawan hartanah dan seorang saudagar online sebenarnya. Nama saya gunakan nama HBO lah. Salam perkenalan daripada. Terima kasih. Jadi macam hari ini tak keluar. Macam saya, inilah kerja saya. Saya bekerja daripada rumah. Yang dia orang war-war kan, bekerja dari rumah. Inilah salah satu cara saya menyampaikan maklumat yang baik. Yang baik saya rasa untuk kawan-kawan yang kat luar sana. Kenapa kita perlu ada simpanan hibah. Lagi satu contoh paling mudah yang saya nak cerita. Kalau kita seorang suami dia ni selalu sangat bekerja dekat luar kawasan, mungkin 3 hari 4 hari. Kenapa? Berapa banyak dia perlu tinggalkan duit untuk duit belanja pada isteri dia. Contohlah, kalau sehari dia tinggalkan RM50, kalau 3 hari dia kena tinggalkan RM150. Jadi bila RM150 ni sebagai duit belanja harian yang kita perlu tinggalkan bila kita tak ada. Contoh, kalau kita bekerja house station dekat luar sebulan, RM50 sehari, kita kalikan 30 hari, bermakna kita kena tinggalkan dekat isteri kita untuk duit belanja dia, anak-anak semua, lebih kurang RM1,500 sebulan. Cuba kita bayangkan, kalau kita tak balik terus, inilah dia. Bila kita tak balik terus, anak masih kecil, isteri kena tanggung. Cuba kita bayangkan macam mana.
tak balik terus. Maksudnya kita dah naik atas. Kita dah dipanggil balik oleh Allah SWT. Jadi dengan adanya plan yang kita ambil ni, plan hibah takaful, dengan duit yang kita asingkan sebulan, lebih kurang, contohlah sebulan, sebulan lebih kurang 1,800. Ini yang minima, maknanya 1,800 kalau kita bagi 26 hari pun lebih kurang RM70 sehari lah kita kena simpan. Tapi bila kita adakan macam itu, kita dah prepare untuk 200,000 punya nilai yang kita akan tinggalkan bila kita tak ada. Yang bagusnya bila kita buat simpanan dekat sini, bila kita dah sign saja persetujuan untuk ambil tabung simpanan ini, walaupun kita baru bayar ataupun baru simpan lebih kurang 3 bulan, 3 bulan dah kena panggil balik, pihak AIA tetap akan bayar jumlah yang kita sign tadi. Contoh 200,000 lah, walaupun baru kita simpan 3 bulan, baru 400,500. Nampak tak? Inilah makna konsep tabaruk yang kita berkongsi masalah dengan kawan-kawan yang lain sebenarnya. Jadi itulah hibah yang paling penting untuk kita ambil. Kalau ada kawan-kawan nak tanya, boleh tanya. Banyak kisah-kisah yang saya baca berdasarkan pengalaman. Banyak. Kenapa kita perlu ada ambil hibah lah. Okey. Lagi satu saya nak buka peluang. Tadi cerita pasal insurans sikit. Ini saya nak buka peluang perniagaan pada kawan-kawan yang dekat luar sana, yang masih tercari-cari. Kalau boleh belajarlah perniagaan online ni sebenarnya. Kita sebenarnya menuju ke arah digital ni. Lagi satu masa COVID ni, memang orang banyak beli pada online sebenarnya. Macam dekat Shopee, dekat Lazada, dekat Mudah. Ini semua salah satu cara yang kita boleh gunakan untuk meningkatkan pendapatan kita sebenarnya. Belajarlah, mungkin cari produk yang orang nak, orang perlukan. Walau macam mana pun keadaan, orang tetap akan cari. Contohnya untuk kesihatan, produk-produk kesihatan. Tapi carilah yang ada jaminan keselamatan, produk yang terbukti berkesan. Contoh yang saya buat Black G under kajian Mardi dengan kerjasama Black G Sdn Bhd. Produk ni saya dah buat lebih kurang dekat-dekat 2 tahun daripada seorang pengguna jadi kepada ejen, dan akhirnya saya sebagai stokis Johor Bahru untuk bekalkan produk ni. Alhamdulillah, di samping sebagai stokis, saya dah mula melantik ejen-ejen dan dropship yang berminat untuk tambah pendapatan. Bila bermula dekat situ, saya nampak adalah hasil perkembangan sejak 2 tahun ni. Boleh kata Alhamdulillah. Saya buat, memang banyak dia punya manfaat, banyak sangat dia punya benefit yang saya terima. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Cik Sabri yang perkenalkan saya Black G ni. Sebenarnya dia gini, macam mana boleh terlibat dengan Black G ni. Sebenarnya mungkin ada satu hari tu saya nampak iklan dia dekat WhatsApp ke apa benda. Saya WhatsApp Encik Sabri tanya maklumat. Bila saya tanya maklumat, dia hantar. Bila mungkin kali pertama kita takkan beli betul. Saya tengok setiap minggu dia hantar info. Akhirnya saya cuba beli sebotol. Beli sebotol masa tu harga, kau tahu tak silap saya, RM180. Kalau tak silap saya lah, saya ingat saya RM180 untuk 30 biji. Bila saya makan Black G ni, yang kapsul, saya rasa ada perubahan dekat tapak kaki saya ni. Sebab kaki saya ni macam selalu menyucuk-nyucuk kan bila ni. Tapi bila saya makan tu ada rasa perubahan. Dan sejak itulah saya mula bercerita dengan kawan-kawan. Cerita dekat masjid. Okey, aku ada makan benda ni, aku akan benda ni. Kalau nak cuba boleh lah. Bila saya cuba macam tu,
adalah pesanan daripada kawan-kawan nak mencuba juga. Alhamdulillah, saya orderlah tambahan 5 botol. Banyak dalam sebulan tu banyak kali order 5 botol. Cik Sabri ni nampak mungkin saya cakap nak masuk ejen nak kena modal kan. Tapi saya cakap tak apalah, saya beli macam yang apa saya ada. Saya beli sikit-sikit dan saya jual sikit-sikit. Bila dia nampak macam gitu, saya punya order tu makin lama makin banyak tau. Tapi makin banyak, tapi ordernya sekali sikit-sikit. Jadi bila dia nampak macam itu, dia cakap gini je Lalim, saya hantar dulu produk, jual lah. Inilah salah satu yang saya suka dengan Cik Sabri. Bila dia hantar produk saya pertama tu 50 kotak. Saya tak bayar pun, saya belum bayar lagi 50 kotak tu. Saya bayar sikit-sikit masa tu. Alhamdulillah, dengan berkat kepercayaan, itulah salah satu orang percaya dekat kita. Bila orang percaya ni, kita kena jaga kepercayaan tu. Sebab bila kepercayaan orang tak percaya lagi kita susah nak berniaga. Sampai macam tu, okey lah Lim, okey, daripada ejen, order makin banyak. Ginilah Cik Alim, saya lantik Cik Alim sebagai stokis Johor Bahru. Dia hantar lagi 100 kotak sekali hantar. 100 kotak tu dah berapa nilai jualan betul-betul 12,000. Bayangkan dengan nilai yang besar macam itu, orang boleh hantar kat kita tanpa kita keluarkan duit dulu. Kita berniaga dulu, jual dulu, bayar kemudian. Alhamdulillah. Sampai sekarang peluang perniagaan ni saya juga buka pada kawan-kawan yang dekat luar sana yang nak berniaga. Saya akan guna konsep yang sama, tapi taklah sebanyak yang Cik Sabri bagi. Tapi boleh. Kalau betul-betul nak berminat, saya cuma galakkan jadi dropship. Dropship ni paling senang. Tak perlu keluar modal, hanya iklankan saja produk. Ada jualan, minta pelanggan tu bank in terus dekat saya. Saya akan bagi komisen kawan-kawan tu semua melalui bank in. Maknanya bila saja payment masuk, barang saya hantar dan saya terus bayar komisen seterusnya pada kawan-kawan lah. Maksudnya yang jadi ejen dropship tu dengan jumlah yang tertentu yang kita persetujui kedua belah pihak sebenarnya. Maknanya bila itulah perniagaan yang paling mudah, tanpa modal kita boleh mulakan perniagaan. Alhamdulillah, saya cakap, boleh kata saya ada juga ejen dropship yang berjaya. Mungkin kadang-kadang kita rasa kita buat macam mana nak buat ni, tak tahu nak mana nak mula pun benda. Sebenarnya post saja dekat Facebook, dekat grup Telegram, grup WhatsApp yang kita ada, post saja maklumat-maklumat tu, tak kena bayar pun kan. Kita hanya menyampaikan kalau ada orang order. Alhamdulillah, bila ada orang order, adalah rezeki untuk kita. Walaupun keuntungan tu tak sebesar yang ejen ataupun stokis, tapi kita ada modal untuk mulakan perniagaan. Daripada sikit, lama-lama dia jadi banyak dan dia boleh membantu kita. Itu yang saya buat. Saya banyak kongsi dengan kawan-kawan. Cuma yang penting kita kena percaya pada diri sendiri. Kita boleh buat. Dan yang penting sekali, kepercayaan kita kena kekalkan supaya orang yakin dengan kita. Dengan keyakinan yang orang beri dengan kita, kalau kita tak jaga, sebenarnya itu sebenarnya pemutus rezeki sebenarnya. Sebenarnya kalau orang percaya dengan kita buat, kita buat bayaran, tak ada masalah, tak lari apa benda kan. Lagi satu, bila ada setengah tempat, ada setengah juga kawan-kawan yang saya dah bagi modal untuk pusingan, tapi dia stuck sebab dia guna duit tu. Bila ada jualan, dia tak beli barang, dia beli benda lain. Itu yang jadi masalah. Jadi kat sinilah kepercayaan kita kena jaga. Kalau kita dah dapat peluang perniagaan yang keluar tanpa modal, orang tolong modalkan, kita kena jagalah kan. Alhamdulillah, saya dekat Black G ni dah hampir dekat masuk tahun ketiga dah sebenarnya. Alhamdulillah. Boleh kata rezeki sentiasa ada, pesanan sentiasa ada, pelanggan boleh kata seluruh Malaysia, dah terlajak Brunei, Singapura dan Indonesia pelanggan saya. Jadi bila orang yakin dengan kita, dengan perkhidmatan yang kita beri, insya-Allah ada saja. Sebab perniagaan dari mulut ke mulut ni memang membantu. Sebab ada setengah customer
Saya tanya dapat nombor saya daripada mana, daripada kawan ni, kawan tu yang memperkenalkan produk, yang bercerita tentang kebaikan apa yang dia makan. Dan terbaru saya dapat satu lagi bekalan. Mungkin itu sebab tadi kepercayaan orang. Sebab saya juga salah seorang ejen, bukan ejen sekarang, stokis Lefty sebenarnya. Lefty ni untuk serap gula dalam darah, yang kita minum satu sichet sehari boleh gunakan untuk 3 kali minum. Alhamdulillah, itu pun boleh membantu. Dan Dano Drop, saya terima kasih juga kepada Datuk Puzi yang bagi saya peluang, bagi kepercayaan. Sebenarnya post dulu 50 kotak 50 kotak Lefty kepada saya dengan saya tak bayar. Maksudnya orang yakin dengan saya. Tapi Alhamdulillah, walaupun saya bukan tak bayar, maksudnya lambat bayar, untuk stok 2020 tu saya dah settle semua. Tak ada masalah, dah tak ada hutang. Alhamdulillah, kepala lega. Yang penting barang ada, bila orang order, barang sentiasa ada. Alhamdulillah, sebenarnya kepercayaan orang pada kita itu yang paling mustahak untuk kita mulakan perniagaan. Bila orang percaya dengan kita, kita kena jaga kepercayaan itu sebagai modal. Kepercayaan ada modal perniagaan untuk kita. Jadi bila ada kawan-kawan yang nak berniaga, saya buka juga konsep yang sama macam saya buat, macam saya terima. Tapi kena jaga kepercayaan. Sebab daripada nilai yang kecil, dia akan boleh menjadi besar dan besar. InsyaAllah. Mungkin pagi ni, kalau ada nak bertanya, type dekat bawah tu, Aizan. Alhamdulillah, kalau nak jadi ejen dropship boleh, nak mulakan perniagaan online saya akan memang, saya punya konsep untuk tahun 2021 ni, saya cuba banyak buatkan live. Maksudnya setiap malam pukul 9 malam saya akan kongsi bermacam-macam tip. Mungkin macam mana nak buat pengiklanan, macam mana nak buat itu, nak buat ini. Saya akan cari satu tajuk yang sesuai untuk saya kongsi ilmu yang saya ada. Bila saya kongsi sesuatu yang bermanfaat untuk kawan, semoga ia menjadi amal jariah buat saya sebenarnya. Dari dengan ilmu yang saya kongsi, boleh tiru, boleh copy, boleh ambil apa saja dekat Facebook saya, dekat page saya banyak. Saya kalau Facebook saya guna nama Halim Danga. Kalau kat page ni memang banyak. Boleh carilah, type saja Halim Danga dekat Google tu, memang keluar macam-macam. Inilah salah satu cara saya buat pengiklanan tanpa bayaran. Memang jarang saya gunakan untuk pengiklanan berbayar dekat Facebook ni. Cuma kalau kita berbayar, sanggup keluar modal, sebenarnya dia lebih baik. Sebenarnya ibarat katalah, kalau saya buat pengiklanan dekat Google, sebenarnya saya dah lantik satu orang pekerja sebenarnya. Bila kita lantik satu pekerja, dia perlu mendatangkan hasil. Contoh, kalau saya buat iklan dekat Google, iklan yang berbayar, mungkin saya buat pengiklanan sehari RM15 ataupun RM30. Itulah jumlah pelaburan yang saya perlu buat untuk mendapatkan hasil yang lebih berlipat kali ganda. Tapi untuk pengiklanan yang berkesan, kita kena pandai. Kita jangan main buat iklan saja tanpa targeting customer, tanpa tak betul dia punya target, duit terbakar semua. Jadi bila kita kena ada ilmu lah. Bila ada ilmu, Kak Azizah boleh tolong share tak? Kalau boleh tolong share live ni. Jadi kita dapat kongsi sama ramai dengan yang boleh tengok lah. Mungkin sebab musim hujan ni, duduk dekat rumah tak ada apa. Inilah celoteh saya pagi-pagi sebenarnya. Untuk bagi saya momentum yang baik untuk tahun 2021 ni. Sebab ni hari Sabtu, dan kita kena buat apa yang kita faham lah. Kita kongsi saja peluang. Kak Azizah ni salah seorang ejen hartanah sebenarnya. Ejen hartanah yang berjaya sebenarnya. Alhamdulillah. Mungkin dekat hartanah saya masih belum pergi begitu jauh. Walaupun kita faham, saya tetap akan buat walaupun Law of Strike untuk tahun 2020. InsyaAllah saya akan cuba buat untuk tahun 2021. Alhamdulillah, kepada kawan-kawan yang nak cari ilmu, sebenarnya kita ilmu ni dekat
sekarang ni memang terlalu banyak yang percuma. Cuma kita kena menilai yang percuma ni, janganlah anggap dia tak penting. Kadang-kadang orang bagi ilmu percuma ni, kita tak bayar, tak apalah kan. Kita kena betul-betul ambil yang percuma ni sebagai kita hargai orang yang kongsi ilmu dia tu sebenarnya. Kurang-kurangnya dengan ilmu yang dia ajar daripada A sampai Z macam mana nak buat. Mudah-mudahan ia sebagai amal jariah dia. Saya memang banyak, kalau tak faham saya cari Google, buka YouTube, tengok macam mana nak atasi masalah yang saya hadapi. Itu salah satu cara lah. Lagi satu, kita sebagai peniaga, kita tak boleh malu sebab kedai kita dekat mulut. Kalau kita tak cakap, orang tak tahu apa yang kita buat. Jadi untuk orang tahu apa yang kita buat, kita kena cakap lah. Okey, saya buat takaful, saya buat hartanah, saya buat perniagaan online. Semua kita kena cakap. Sebab kalau kita cakap pun tak kena pukul. Jadi orang tahu apa yang kita buat, orang boleh hubungi kita. Lagi satu, saya pernah tanya satu pakcik, cik, kenapa beli dengan saya? Dia cakap apa tau? Saya tengok awak punya video live, awak cakap ikhlas. Itu yang penting sebenarnya. Bila kita bercerita dengan ikhlas, maksudnya kita tak reka-reka cerita, keyakinan orang akan timbul. Daripada raut wajah, nada suara, itu semuanya membantu untuk orang yakin dengan kita. Bila ada keyakinan, orang akan dapat manfaat apa yang kita kongsi. Kalau nak bertanya, boleh tanya kat bawah. Jadi saya tak satu one way communication, maksudnya perbualan dua hala, walaupun kita dekat langit ni, ataupun saya suka lah panggil perniagaan atas langit ni. Walaupun kita tak bertemu muka secara live dekat depan mata, sebenarnya depan mata sebenarnya walaupun tak duduk dekat lah, jarak 1 meter ni jarak beribu meter sebenarnya. Alhamdulillah, dengan adanya teknologi yang canggih macam ni, kalau kita tak guna, sayang sangat. Saya nak cerita, kalau meniaga internet ni, saya bermula daripada tahun 2010 sebenarnya. Saya dah mula berjinak-jinak gunakan komputer sebenarnya, walaupun taklah sekolah tinggi belajar komputer pun tak ada. Tapi yelah, sebab minat punya pasal, saya buat apa saja dekat internet ni. Ada komputer, saya memang godeh. Daripada belajar buat web, jadi belajar buat YouTube, semua belajar. Cuma sekarang ni makin lama makin senang, tak macam dulu. Dulu nak ada app tu lah, baru nak boleh buat video lah, nak rakam video lah, guna laptop lah, tak guna handphone lah. Semua sekarang makin senang. Jadi kita kalau boleh, jadikanlah handphone kita ni sebagai satu cara untuk dapatkan duit. Macam mana nak dapatkan duit daripada handphone yang kita guna. Dan saya juga suka kadang-kadang bercerita tentang tip macam mana nak ada income yang stabil. Sebab apa, kita sebenarnya bila kita kena ada 7 tabung sebenarnya. Bila ada 7 tabung untuk kemudahan kita pada masa-masa akan datang lah. Mungkin dah 9, lama juga ni saya berbual ni. Ada yang nak bertanya? Terima kasih yang tengok ni, yang tengok live saya ni. Terima kasih saya ucapkan. Nana, Azian, Aziza Rabu, Afan, Alhamdulillah. Yang muda-muda ni kalau tak nak belajar perniagaan online internet, memang saya cakap rugi. Kalau kita tengok Irfan Hairi, dia mulakan perniagaan internet pun dari rumah saja, dengan boleh mendapat pendapatan cecah 1 juta. Bayangkan kalau kita belajar, kita buat, insya-Allah kita akan ada. Saya juga masa awal-awal dulu, saya suka buat Clickbank pun, Alhamdulillah memang boleh menghasilkan. Saya buat eBay, saya pernah buat. Semua ada. Cuma sebenarnya kalau betul-betul nak, ambil lah fokus 1 ataupun 2, 3 benda projek yang sama dekat internet ni, tapi buat betul-betul. Macam dekat eBay. Sebenarnya kalau kat eBay, kalau kita belajar, sebab apa, kita beli barang kat Malaysia, kita jual, jangan jual kat Malaysia, jual dekat luar negara, kita main currency punya ni, keuntungan lipat kali ganda sebenarnya. Jadi kat situlah sebenarnya peluang banyak dekat internet ni. Cuma kita pandai cari ke tidak, macam mana nak mendapatkan income tambahan ataupun perniagaan daripada internet tanpa keluarkan modal. Mungkin sampai sini dulu. Ni dah pukul 9 pagi.
9:01 pagi. Alhamdulillah, mungkin dalam setengah jam video panjang ni. Sampai jumpa lagi kawan-kawan. Kalau nak tanya ataupun nak follow saya punya Facebook, saya guna nama Halim Danga. Kalau page saya memang banyak, type sajalah dekat search Google tu, memang jumpalah nama saya. Jadi bila nak tengok live saya lagi, pukul 9 malam setiap hari, saya akan bersiaran langsung daripada office saya dekat rumah ni, bercerita apa saja yang saya rasakan sesuai untuk bercerita. Mungkin saya akan bagi satu tajuk tentang tip macam mana nak buat Google site untuk landing page daripada langkah pertama sampai siap. Saya akan cuba buat macam begitu. Macam mana nak buat slide share yang berkesan. Semua ada cara boleh digunakan. Semuanya kalau boleh mulakan dengan yang percuma, yang berpercuma tapi bermanfaat untuk kita. Sampai sini saja sesi perkongsian saya pagi ni. Abdul Halim Osman daripada Johor Bahru. Nombor telefon saya 019-7508-499. Okey, untuk makluman, nombor handphone yang saya sebut tadi lebih daripada 35 tahun saya guna. Sejak berniaga, saya tak pernah tukar nombor. Cuma ada tambah nombor saja satu lagi, 016-715-8499. Dua nombor ni yang saya guna lebih daripada 30 tahun. Tak pernah tukar. Jadi, jangan pernah ragu untuk berurus niaga dengan saya, HBO. Jadi, bila kita tak pernah tukar nombor telefon, orang akan yakin, oh, ni nombor tak ada masalah. Boleh contact saja. Bila-bila dia akan jawab. Jadi, bila kita berniaga ni, satu yang saya ingatkan, orang kena yakin dan percaya kepada kita. Dan saya lagi satu, bila saya berurus niaga, sebenarnya saya salah seorang ahli Persatuan Usahawan Internet Malaysia yang saya daftarkan atas nama syarikat saya, Smart Deal Enterprise. Jadi tak perlu ragu-ragu untuk berurus niaga dengan saya, Abdul Halim Osman. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.